Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi Allah memanjangkan umur kita, memberikan kita kesihatan, nikmat kehidupan, penuh iman, penuh keislaman dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan nikmat Islam dan nikmat ini berkekalan sehingga ke akhir nyawa kita, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi dan juga saya hormati, pagi yang mulia ini, pagi ini kita akan belajar tajuk fiqh, yang mana fiqh ini berkaitan dengan pelaburan. Pelaburan apa? Tajuk dia adalah pelaburan halal. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan, hari ini ramai orang tertanya-tanya nak pergi ke arah pelaburan yang mana. Ada yang jelas, ada yang tak jelas, ada yang ragu-ragu dan sebagainya. Jadi pagi ini topik pelaburan halal ini yang kita akan bicarakan pada 8 Jun 2022 ini, bersama dengan kita pagi ini adalah guru kita, guru saya dan guru kita semua, iaitu Al-Fadil Dr. Zahruddin Abdul Rahman. Apa khabar Doktor, sihat? Ya, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Jadi sebelum kita mula perbincangan kita pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, suka untuk saya ingatkan, sekiranya ada persoalan boleh terus hubungi kita dalam 18881677 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Dan jangan lupa untuk kita kongsikan ruangan Facebook live di Facebook Tanyalah Ustaz ke kita punya ruangan Facebook peribadi kita, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mulakan topik perbincangan kita, suka untuk saya bagikan satu peringatan. Pagi ini sama-sama kita mulakan dengan satu usaha. Sekiranya kita mampu, kita ajak orang-orang di sekeliling kita, kiri kanan kita, orang kat dalam rumah kita, anak-anak kita, mungkin hari ini cuti sekolah ataupun cuti semester dan sebagainya, mungkin kita boleh dapat lihat sama-sama program Tanyalah Ustaz ini. Moga-moga dia menjadi asbab hidayat untuk seluruh umat ataupun asbab usaha dakwah kita bergerak dalam rumah kita sendiri, insya-Allah. Baik, sebagai mukadimah perbincangan kita pada pagi ini, pelaburan halal. Afadhil Doktor. Sebagai mukadimahnya, ramai yang tertanya-tanya, ternanti-nanti mengenai pelaburan halal ini. Sebagai mukadimahnya, apakah itu sendiri pelaburan halal dan mana halu tuju perbincangan kita pada pagi ini? Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'ala zalimin, amma ba'd. Terima kasih kepada Da'i Hilman dan seterusnya kepada seluruh para penonton di mana juga anda berada. Baik, jadi apabila kita membicarakan persoalan pelaburan, maka ia berkait dengan keadaan kita mempunyai sedikit lebihan wang. Jadi kalau seseorang itu tidak mempunyai lebihan wang, maka sudah tentulah sukar untuk dia memikirkan untuk melabur, kerana dia hanya memikirkan untuk menyelesaikan pembelian barangan asasi, keperluan asasi diri dan keluarga, ya. Jadi bagi mereka yang ada excess fund, kita namakan duit lebih sikit, maka dia nak memikirkan bagaimana dia nak melawan kadar inflasi, iaitulah kadar kemerosotan kuasa beli, dalam bahasa mudahnya. Sebab kalau kita ingat 25-30 tahun lepas, mungkin ataupun 40 tahun lepas, saya ingat saya dengan arwah ibu saya, ingat lagi kita isi minyak, kalau kita isi minyak itu RM50 dapat 50 liter, kan? Sekarang RM50 dapat berapa liter? Tak ada dapat 50 liter, kita dapat mungkin 20 liter je, ya. Jadi begitu keadaan dia. Itu adalah antara kesan inflasi yang berlaku ke atas mata wang yang kita miliki hari ini. Lalu untuk kita bertindak mempelihara nilai mata wang kita, kuasa beli kita, maka kita dituntut dalam Islam untuk menggunakan wang yang lebih itu untuk tujuan yang sihat. Dan kalau ikut dalam satu hadis riwayat Tirmizi, disebutkan, ditujukan hadis ni kepada orang-orang yang menjaga anak yatim piatu, yang mana duit tu, anak yatim piatu ni kecil-kecil, dia orang tak pandai guna lagi. So disebutkan dalam satu hadis ini, ittajiru bi amwalil yatama hatta la ta'kulah zakah. Hendaklah kamu dagangkan, laburkan duit anak yatim ini dengan jujur, dengan amanah, sehingga dia tidaklah dimakan oleh zakat. Maknanya kalau kita ada duit lebih cukup nisab, cukup haul, kita kena keluarkan zakat. Walaupun kita tak dagangkan.
sampailah kena makan. Kita keluar 2.5%, 2.5%, 2.5%, sampailah dia berkurang, sampailah dia sampai had bawah daripada nisab, baru dah tak kena zakat. Cuma maknanya Nabi tak galakkan keadaan itu. Nabi tak suka duit kita dormant. Dormant maknanya sit there, duduk di situ, tak ada bergerak, tak ada memanfaatkan orang lain, tak memanfaatkan diri kita. Tak bagus. Sama juga Nabi pun tak suka kita ada tanah kita kontang, tanah kita tak diusahakan. Pun sama. Ya. Jadi Nabi suka kita itu bekerja. Sebab itu dalam satu hadis sampai dikatakan oleh Nabi SAW, kalaulah pada tangan kamu itu ada satu benih dan hari kiamat itu sampai. Jadi hendaklah dan kamu boleh sebenarnya tengah nak menanam ni, kamu hendaklah tanam dulu. Walaupun maknanya tanam pun apa gunanya sebab kiamat dah datang. Tapi Nabi tetap suruh kita teruskan tanam untuk menunjukkan itulah dia prinsip Islam yang inginkan kerajinan dan usaha. Di samping kita berdoa, kita tak nak kita baca ayat 1000 dinar, kita baca surah Waqiah, kita baca surah Duha, kita baca macam-macam doa, kita solat tahajud, solat duha kerana nak mendapatkan rezeki, tetapi kita tak belajar, kita tak berusaha. Usaha kita dari sudut spiritual saja tak cukup. Ya? Jadi kerana itu kita bincang ke persoalan pelaburan ini, ia adalah satu tuntutan. Tetapi apabila umat Islam dia pandang lebih kurang, maka dia akan dapat dihampiri oleh pelaburan-pelaburan yang menipu. Lalu saya dapati, saya dalam industri kewangan Islam, dalam industri kewangan dan pelaburan, maka saya dapat lihat kawan-kawan yang menguruskan tabung pelaburan, fund yang manager, yang mana mereka ini banyak menguruskan duit-duit lebihan orang-orang Malaysia, yang mana mereka kata majoritinya adalah orang-orang bukan Islam, yang letak di tempat yang legal, yang benar, yang diurus oleh profesional. Tetapi ke manakah pergi je duit umat Islam? Sama ada memang mereka tak ada duit lebih, ataupun mereka ada duit lebih tapi pergi ke skim cepat kaya. Kan? Yang tertipu, yang semudah sangat tertipu dengan pendapatan harian, bulanan. Tak ada pelaburan yang jenis pendapatan harian, bulanan ni yang patuh syariah, yang legal, yang halal, yang patut kita ambil perhatian. Kita kena tolak semua yang dekat Facebook, gambar, tak kira lah gambar saya ke gambar Da'i Iman ke gambar siapa, semua mereka tipu logo. Jadi kena hati-hati tuan-tuan. Jadi itulah di keadaan ni dalam Islam. Kita kalau kita tak berniaga sendiri, kita melabur. Kalau kita ada kemampuan, kemahiran untuk mengusahakan sendiri perniagaan, kita jadi peniaga. Jadi sebab itulah yang Nabi kata at-tajir as-saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Maknanya besar ganjaran ni. Dalam satu hadis Tirmizi yang bertaraf hasan ini, Nabi kata para peniaga yang jujur, amanah, mereka di akhirat akan dapat ganjaran bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan juga salihin. Maknanya keadaan ganjaran orang yang berniaga dengan jujur, amanah itu sangat rare, sangat sukar dijumpai. Kalau dijumpai, mereka ini bersama dengan maqam yang sangat mulia. Jadi bila kita tak ada kemampuan kemahiran, maka kita berlabur. Maka sudah tentu tuntutan yang sama juga ada. Kita kena cari tempat pelaburan yang jujur, amanah, telus, legal maksudnya mengikut undang-undang, mengikut hukum syarak. Itu adalah kewajipan kita sebagai umat Islam. Itulah sebagai mukadimah saya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Doktor. Yang kata mukadimah kita pada pagi ini memberi pesanan kepada kita, duit itu bukanlah untuk kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan perkara dalam kewangan kita, tanah kita dan sebagainya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita nak ambil soalan Facebook yang pertama daripada Sal Rasid Cik Si. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya melabur dengan bank konvensional dan pelaburan melalui internet? Mohon Ustaz kongsikan. Syukran. Okey Ustaz. Pelaburan melalui bank konvensional dan melalui internet. Baik, jadi pelaburan bank konvensional itu sendiri telah pun diputuskan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Itu ringkasannya lah, walaupun nama dia dah berubah sekarang. Tapi sejak dulu lagi telah diputuskan di peringkat tersebut, malah di peringkat Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia adalah tidak halal, ya. Jadi kerana mereka menggunakan wang secara riba, dilaburkan secara riba, memberi pinjaman secara riba.
Jadi atas sebab itu kita tak bolehlah letak dekat mana-mana perbankan konvensional, mana-mana fixed deposit dia ke ataupun produk pelaburan dia yang lain ke. Malah tak boleh letak dekat dia punya current account, savings account pun tak boleh. Ya, itu kalau bagi mereka yang ada kesedaran halal haram, maka mereka akan patutnya sedar. Sebab itu yang kita tak nak jadi orang yang Nabi kata la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yubalil mar'u min aina akhadhal mal amin halalin amin haram. Al-Qamakal sallallahu alaihi wasallam, akan datang kelak pada satu zaman manusia pada zaman itu ramai yang tidak mengambil endah daripada mana sumber pendapatan dia, daripada halal atau haram. Jadi kita tak nak jadi kumpulan yang ramai ni. Kita nak jadi kumpulan yang Allah sebut wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit saja di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Kita jadi orang yang bersyukur itu. Bukanlah syukur itu hanya mengucap alhamdulillah semata-mata atau mengucap terima kasih Allah atau bernasyid syukur-syukur. Bukan, tapi adalah dengan perbuatan kita yang menepati hukum syarak, dengan susah payah kita belajar hukum syarak. Ya, jadi atas sebab itu pelaburan di perbankan konvensional tidak halal. Jadi yang kedua, pelaburan melalui internet. Pelaburan melalui internet ada yang boleh, ada yang tak boleh. Ada yang mengikut undang-undang, ada yang tidak mengikut undang-undang. Ada yang mengikut undang-undang itu yang tidak halal, hukum syarak, ada yang halal. Jadi dia ada dua. Yang pertama, kita kena pastikan dia itu mengikut undang-undang. Tapi apabila kita sebut mengikut undang-undang, para penipu sekarang ini sudah semakin bijak. Ni orang bijak tapi jahat ni memang masalah. Kan? Apatah lagi bertemu dengan orang baik tapi naif. Kita tak nak sebut perkataan yang lebih teruk pada itu kan, naif. Yang mana mereka boleh photoshopkan sijil-sijil palsu. Mereka ambil gambar sijil Suruhanjaya Security, mereka letakkan nama-nama tertentu. Nama tu pun nama orang lain. Mereka berkata, inilah pelaburan halal, ada sijil, ada lesen, bagi kat kita duit. Padahal yang tukang ambil duit tu tak ada kaitan dengan nama yang dekat atas sijil tu. Malah sijil pun sijil palsu. Jadi orang sangat mudah tertipu kalau tak biasa dengan penipuan dunia internet ini. Dunia internet ni banyak kemudahan yang dibawa, banyak kemudaratan juga, khususnya bagi orang yang tidak celik masuk hutan. Kita tak reti dalam ilmu perhutanan. Kita masuk hutan, kita tak tahu ada pokok, ada cendawan tertentu tak boleh makan, kita duduk makan. Beracun lah. Kan? Kita tak tahu lepas kalau rumput begini ada curam ke lepas tu, ada gaung ke, kita tak tahu, kita jatuh. Jadi ibaratkanlah dunia internet dan pelaburannya ini macam hutan belantara. Kamu kena nak masuk, belajar dulu. Kalau tak belajar dulu, you cari nahas. Kan? Jadi itulah sebut maksud saya pelaburan internet tadi, boleh tak? Boleh. Tapi banyak perangkap-perangkapnya kena belajar dulu, mengenal pasti mana yang betul, mana yang tidak betul. Baik, alhamdulillah. Saya kira jelas apa yang Al-Fadhil Doktor jelaskan pada kita sebentar tadi. Saya nak ambil soalan seterusnya pula daripada Facebook, daripada Aisyah Isha. Soalan saya, bagaimana dengan mereka yang membuat pelaburan semata-mata untuk mendapatkan untung yang berlipat kali ganda seperti yang dicanang-canang oleh ejen-ejen pelaburan tanpa menghiraukan soal status halal pelaburan tersebut? Adakah pada kebiasaannya pelaburan seumpama ini terdedah kepada unsur penipuan? Mohon pencerahan Ustaz biar tahu, jangan keliru. Jadi bagaimana Ustaz? Sekarang ni ramai ejen-ejen yang kata pelaburan ni labur sikit dapat banyak dan sebagainya. Baik, jadi kebiasaannya bagi ejen-ejen yang cakap macam itu adalah ciri-ciri pelaburan yang menipu. Jadi kalau mereka yang pelaburan yang berlesen, yang ada, mereka ni mesti, ejen-ejen ni mesti ada kelulusan lesen khas untuk menarik orang kepada pelaburan, contohnya pelaburan saham di bursa, ataupun pelaburan melalui fund manager, iaitulah pengurus dana. Mereka ini ada lesen daripada bank negara, ada Suruhanjaya Security, ada lesen, mereka kena ambil exam. So mereka belajar tata cara menghampiri bakal pelabur pun. Mereka tak boleh simply cakap, yang mudah-mudah cakap, okey, jom letak ni seminggu boleh untung 100%, 50% setiap bulan. Tak ada. Kalau siapa cakap begitu tu, itu memang ciri-ciri utama para penipu. Ada kalanya ejen-ejen ni pun naif. Dia pun ditipu juga. So kadang-kadang bukan dia hanya menipu, dia pun ditipu oleh toke kepada ejen. Toke dia. Kan? Jadi dia dapat duit je pekerja kan, tapi ada kalanya dia pun tahu dia tipu. Itu memang dosa besarlah.
Jadi atas sebab itu, kalaulah ada ejen-ejen ini yang datang sebut pasal keuntungan segera, dia pun tunjuk kita labur dekat saham, kita labur dekat forex, tak boleh seseorang tu nak ajak orang di situ, tak kecuali ada lesen khas dia. Ya. Jadi kalau ada, maka kebiasaannya betul ia adalah ada elemen penipuan, dan kita hendaklah kalau kita nak mainkan dia, nak ajar dia sikit, terpulang kat tuan-tuan. Ada orang dia ajarkan, dia kata dah masuk dah. Lalu tu mana resit? Dia pun tulis tangan resit kan. Duit Maybank, resit 1 juta. Dia dah masuk ni resit dia kan. Sebab dia tahu ada orang tu menipu, so dia saja layan waktu-waktu bosan dia agaknya. Itu terpulang kat tuan-tuan. Tapi biasanya tuan-tuan tak perlu habis waktu, tak perlu layan orang seumpama ini. Tuan-tuan kena pergi ke tempat yang betul, dan cari senarai-senarai tempat fund manager ataupun pelaburan unit trust, pelaburan unit saham amanah yang patuh syariah, ada di Suruhanjaya Security punya laman web. Tuan-tuan cari kat situ, itulah dia ejen-ejen yang selamat, ataupun ejen-ejen takaful yang ada menawarkan takaful campur pelaburan. Jadi itu pun adalah patuh syariah dan juga berlesen dan mengikuti undang-undang. Baik. Alhamdulillah. Jadi itu perkara-perkara yang mungkin kadang-kadang ada yang Fadil doktor sebutkan yang mungkin berlaku pada diri kita sendiri. Jadi kita ambil cakna dan kita maklum, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, kita akan teruskan bicara mengenai pelaburan yang halal selepas ini. Kita akan berehat seketika. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam Majlis Ilmu. Tanya Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Topik perbincangan kita hari ini, pelaburan halal bersama Fadil Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini saya kira topik yang menarik untuk kita sama-sama ambil cakna, ambil tahu, dan juga kita maklumkan kepada orang-orang sekeliling kita agar jangan lepaskan peluang untuk bertanyakan soalan dalam Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Baik. Tanpa selangkan masa, saya nak ambil soalan seterusnya daripada Facebook, daripada Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hartanah adalah pilihan kebanyakan pelabur. Kebanyakan proses pembelian rumah berkait rapat dengan sistem pinjaman konvensional yang menggunakan sistem riba faedah dari bank. Apakah nasihat Ustaz agar mereka yang berurusan sentiasa berhati-hati agar tidak terjebak dengan urusan jual beli yang tidak patuh syariah? Mohon pencerahan, terima kasih. Jadi Ustaz, hari ini ramai orang nak beli rumah dalam keadaan mereka tak faham. Mungkin bank ni asalkan lulus sudah, tak kira lah konvensional ataupun perbankan Islam sebagainya. Silakan. Baik, benar. Yang pertama sekali, salah satu cabang pelaburan bagi mereka yang ada duit lebih yang kita sebut tadi adalah untuk membeli hartanah. Jadi itu adalah salah satu kaedah yang baik juga. Sebab pelaburan ni ada banyak. Kita ada duit, satu, kita buka bisnes sendiri, kita jalankan sendiri. Tapi itu tidak mudah. Nampak mudah, tapi sangat tidak mudah. Saya sendiri dah terlibat dalam bisnes begitu agak lama juga. Sangat sukar. Yang kedua, kita labur dekat perbankan. Saya pilih perbankan Islam, tapi yang itu rendah risiko, tapi pulangan dia mungkin ada, mungkin tak ada, rendahlah. Ya. Jadi yang ketiga, kita boleh labur dekat saham. Pasaran saham ni dia boleh rugi dia banyak, untung dia banyak. Sikit pun boleh, banyak pun boleh. Jadi dia bergerak dengan cepat. Jadi itu pun ada yang patuh syariah, itu pun legal, iaitulah menepati undang-undang, tetapi hanya bagi orang yang mempunyai pengetahuan yang lebih dan mempunyai kesungguhan untuk belajar, sebab dia melibatkan pemilihan syarikat dan sebagainya. Jadi itu pun kita letak kat syarikat. Jadi antara yang lain adalah kita labur dalam emas. Jadi kita cerita kejap lagi. Antara yang lain kita labur dalam hartanah. Sebenarnya hartanah ni dia ada dua bahagian, harta, tanah. Kan? So jadi kita boleh labur dalam pembelian tanah.
Jadi pembelian tanah pun menarik juga. Saya pun ada melibatkan diri dan ada rakan-rakan saya yang melakukan bisnes dalam bidang ini juga. So kita beli tanah ekar sebagai contoh. Kan, tapi walaupun ini perlu ada modal lah. Dan jadi kita beli tanah ekar, kita simpan ya dalam 10 tahun, 5 tahun untuk kita punya waris, untuk kita akan waktu nak bersara, ataupun kita boleh pecahkan daripada lot, kita jual lot-lot tersebut. So boleh keuntungan yang besar juga. So ada juga orang buat begitu kan. Ataupun kita beli tanah lot, kita simpan lebih kecil, lebih murah berbanding tanah ekar pun boleh. Jadi tanah itu sendiri pun boleh. Kemudian kalau diusahakan pula, kita tanam kelapa sawit ke, mahal kan. Saya ada rakan-rakan kenalan orang tua yang ramai ya, mereka peneroka di Felda. Sekarang ni mereka punya pendapatan bulanan boleh tahan. Betul sebab harga sawit kan dah naik sampai begitu mahal. Jadi saya dipahamkan kalau yang biasa-biasa punya peneroka, berapa saiz dia saya pun lupa dah. Kalau hasil normal sekarang ni boleh jadi 10,000 sebulan mereka dapat tau. Sebab hasil sawit. Jadi bersyukurlah. Jadi orang tua, para peneroka di luar sana, mereka sedang agak selesa lah. Jadi boleh juga ditanam buah-buahan, sayur-sayuran, sebab kita perlukan food security. Jadi kalau ditanya tadi harta tanah, maka boleh juga dibeli rumah. Rumah ni boleh beli tapi dia punya kos lebih tinggi daripada tanah kosong. Jadi bila kita nak beli rumah, kita mestilah tak mampu nak bayar cash. So kita perlukan pembiayaan. So pembiayaan yang ada dekat negara kita yang patuh syariah ada. Kalau kita nak beli, yang pertama sekali kalau kita boleh pergi ke mana-mana Islamic Bank, ataupun ada juga koperasi, mungkin kalau kita ahli koperasi pun ada juga yang patuh syariah. Jadi kita mesti pergi kepada perbankan Islam sahaja. Perbankan Islam ni saya tak mau cerita panjang, cuma kita nak sebut perbankan Islam ni macam cop halal jakim. So kita tak perlu nak sembang terlalu panjang. Bila logo halal jakim ada satu jajan ke, satu makanan ke, minuman, perlu ke kita nak sembang lagi, dia punya bahan ni betul-betul halal ke? Orang kilang ni betul-betul bersih ke? Kalau kamu nak tanya sangat, kamu pergilah kilang tu, pergi visit kan. Orang tu pun tak bagi masuk. Betul tak So jadi kita ni, Allah ajar kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang ada autoriti, ada pengetahuan. Kalau kita tak ada autoriti, tak ada pengetahuan. So bila kita dah rujuk mereka, badan berautoriti, kita tak ada dosa dah. Kalau ada kelemahan dalam pemantauan, piawaian, itu mereka punya masalah. Penasihat syariah punya masalah, JAKIM punya masalah, bukan kita punya masalah. So kita baca bismillah, makan, habis cerita. So pergi ke perbankan Islam, baca bismillah, guna, habis cerita. So masalah dia punya akad tu, ada operasi dia salah, itu bukan you punya problem, itu problem penasihat syariah dan institusi itu. Jadi kita nak bincang pasal orang awam. Kalau tuan-tuan nak jadi ulama dalam perbankan, itu perbincangan lain. Kita bincang dekat seminar tertutup, seminar yang ilmiah, itu bincang kat situ. Bincang kat Facebook, tak payah tuan-tuan. Facebook ni sampah sarap terlalu banyak kan, tuan-tuan pun tak reti nak bandingkan sampah dengan bukan sampah. Baik, jadi atas sebab itu tuan-tuan wajib pergi Islamic Bank, kerana dia sudah ditanggung oleh para penasihat syariah di perbankan Islam dan juga di peringkat Bank Negara Malaysia. So tuan-tuan boleh gunakan dengan aman. Dari sudut harga, tuan-tuan kata lagi mahal, itu ada yang tuan-tuan tak reti kira. Tuan-tuan punya matematik SPM ni berapa dapat kan. Jadi kadang saya rupanya matematik pun F dulu kan. Patutlah. Sebenarnya dia kena kira ikut package. Jadi bila kira ikut package, semalam saya meeting dengan ramai non-Muslim perbincangan tentang produk. Dia pun kata, betul perbankan yang Islamik punya lagi murah. Dia pun tahu lagi murah. Kan? Sebab dia dah biasa. Sebab apa? Sebab dia cerita pasal penalty, late payment penalty, dia cerita pasal top up rate, dia cerita pasal compounding. Dia pun tahu, tapi orang kita banyak tak tahu. Sebab tu tuan-tuan tak payah banyak cerita, ambil saja perbankan Islam. Sudah tentulah harga dia sangat kompetitif sekarang ni berbanding tahun 2005 dulu, 2004, 2001, macam itu masa ada tak berapa kompetitif, sekarang dah kompetitif. Kemudian bila kita pergi tu, kita wajiblah kemudian mengikut, bila dah beli tu dia bukan teruntung tau. Bila dapat tu, kalau rumah tu tak ada orang sewa,
Rugi juga pelaburan tuan-tuan, pelaburan tanah tu. Sebab tuan-tuan ada rumah, tuan-tuan nak buat homestay, nak buat rumah sewa. Tak ada orang, ataupun orang sewa, penyewa daripada, orang kata, tenant from hell, orang kata kan. Penyewa daripada neraka. Iaitulah dia buat banyak onak dan duri kepada rumah kita, rosak, lepas tu dia kotor, lepas tu tak bayar sewa. Pun jadi masalah. Jadi itu kena ada ilmu lain. Jadi kesimpulan dia, bila libatkan pelaburan dan semua dalam dunia ni, dia disebut dalam satu nas kan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa nak dunia kena ada ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm. Dia siapa nak akhirat dia kena ada ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa nak dua-dua kena ada ilmu. So tak mungkin kita boleh masuk berjalan dalam hutan belantara yang padat, dalam kegelapan tanpa cahaya. Cahaya itu adalah ilmu. Tapi jangan ingat, ada ilmu yang boleh bawa kepada silau. Dalam perjalanan kita dalam cahaya, terlampau banyak cahaya, tersilap cahaya, tersilau mata kita, terbuta, lalu kita jatuh. Jadi hati-hati. Di dunia ni tempat ujian. Maka kita kena ada banyak guru, banyak panduan. Wallahualam. Baik. Terima kasih doktor. Kita nak seterusnya kepada pemanggil yang bertuah yang pertama pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hilman dan Dr. Muhammad Zahrudin Abdul Rahman. Saya Omar Abdul Majid dari Feldah Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jom teruskan dengan soalan. Soalan saya begini Doktor. Biasalah Doktor, kalau orang kita ni, contohnya orang Melayu kita ni, dia kalau nak melabur Doktor, dia nak yang cepat dan yang tinggi pulangannya. Jadi itu yang jadi masalah Doktor. Bagaimana buat kata Doktor tadi, nak ilmu, semua ada, kena ada ilmu. Walaupun nak ilmu banyak pun boleh silau mata dan boleh jatuh juga. Jadi mereka ni tak nak menanggung risiko kerugian yang besar Doktor. Jadi soalan saya Doktor, kalau boleh Doktor, saya nak tanya, adakah dalam pelaburan Islam yang patuh syariah ini ada mempunyai pelaburan yang di pulangan yang baik dan risiko kerugian itu kurang sikit Doktor? Itu soalan saya Doktor dan Dai. Terima kasih banyak Doktor dan Dai. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Omar. Soalan ni saya kira banyak orang tertanya-tanya. Yang banyak, cepat dan kurang risiko. Baik, dia dalam kita hidup dalam dunia ni, dia ada hukum alam, sunnatullah. Kalau kita malas membaca, kita tak akan jadi pandai. Tak boleh kita pergi ke internet, ambil USB, duk cocok kepala kita, bagi pandai. Kalau begitu, senanglah proses jadi pandai tu. Jadi saya ibaratkan, bagi orang yang nak melabur, keuntungan tinggi, risiko sangat rendah, adalah ibarat mencocokkan buku ke dalam kepala kita. Dia tidak normal. Dia tak boleh berlaku. Dia hukum alam, dia mesti ada risiko. Dia mesti ada risiko. Dia mesti, kalau risiko itu kita pindahkan kepada pembuat pelaburan, totally jadi riba. Jadi pelaburan yang tak halal, dia mungkin ada bentuk begitu, ataupun ya skim cepat kaya ada begitu. Untuk orang-orang awal tu mungkin dapat selamat, dia dapat duit. Tapi dia pun tahu orang bawah dah menjadi bangsa kepada dia kan, sebab dia skim piramid. Jadi bagi skim patuh syariah, kalau di peringkat dunia ni pun yang boleh bawa keuntungan tinggi adalah saham. Tetapi dia cepat, tapi dia boleh rugi, dia risiko pun tinggi. Dia tak ada risiko rendah. Kalau nak rendah sikit, dia ETF. Ini dah sophisticated investor, saya tahu. Exchange traded fund. Dia akan spreadkan ke tempat labur itu kepada pelbagai tempat. So jadi dia tak letak lawan basket. So tapi itu pun tak cepat, lambat. Kan? Kalau lain yang patuh syariah, contohnya kita labur, kita dapat dividen, itu pun lambat. 1 tahun. Kalau ada dividen setiap hari, itu mengarut lah. Macam mana nak dapat setiap hari? Tutup akaun pun tak sempat lagi. Kan? Jadi kalau orang berniaga betul-betul, kita hari ni ambil stok, lepas tu kita berjaya jual semua sekali, nampak macam untung. Tapi belum lagi kita nak kira operasi kita, gaji kita, kos kita pergi minyak. Macam mana kita nak tahu untung kita tu? Macam mana satu hari kita boleh bagi distribute untung terus? Tak boleh. Itu memang penipu lah jawabnya tu kan. Ataupun mingguan ke sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi sekarang ni kalau tanya saya tak jumpa lah. Kalau yang peringkat negara, adalah contohnya ASB.
ASB adalah satu skim disediakan oleh negara untuk bumi putera, untuk bagi kadar pulangan yang agak bagus sikit, tapi tak adalah tinggi, kan? Yang mana risiko sangat rendah sebab dijamin oleh kerajaan, kan? So jadi ataupun EPF simpanan syariah pun tinggi. Tinggi itu berapa? Kan Haji Omar, kan? Kita tanya tinggi itu berapa? Padahal tinggi itu sebenarnya dekat Malaysia ni, pulangan tinggi itu adalah kalau setahun dapat kalau risiko dia rendah, kalau setahun dapat 2% tu tinggi. Dengan risiko rendah. Kalau nak risiko rendah 2% setahun tu tinggi. Tapi kalau nak risiko tinggi 100% pun boleh. Tapi rugi pun boleh 80%, 90%. So itu dia punya sifir dia. So dalam hukum Islam pun begitu. Dalam pelaburan tak boleh ada jaminan, kan? Tak boleh ada jaminan, risiko tinggi. Jadi kalau ada sesiapa yang menjamin, boleh juga. Macam tadi kerajaan jamin. Tapi bila ada jaminan, takkan boleh ada risiko tu, akan pulangan tu terlalu tinggi. Dia mesti tara 3-4%. Paling tinggi rekod pun 7% setahun, bukan sebulan, bukan seminggu. Ni ada pelaburan bagi 7% seminggu, sebulan mengarut. Jadi kalau 7% ataupun 8%, 10% sebulan kali 12, 120% setahun. Tak ada, tak boleh mengarut itu. Kan, itu saham boleh, tapi risikonya pun tinggi. Baik, terima kasih doktor. Bila mana kita sebut pasal pelaburan, doktor, ramai orang yang tertanya pelaburan yang ciri-ciri dia kalau kata benda tu boleh ke, orang kata apa, setiap bulan wajib kita mesti dapat 3% ataupun 4%. Adakah benda tu benar atau Islam atau tidak? Kejap lagi doktor kita akan bicara pasal benda ni. Kita akan berehat seketika. Pada lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Kita lagi dalam majlis ilmu. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Topik perbincangan kita hari ini pelaburan halal yang mana diterangkan oleh Al-Fadhil Dr. Zahruddin Abdul Rahman. Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada persoalan mengenai pelaburan, tadi mungkin ada sahabat-sahabat kita yang bertanyakan mengenai return ataupun pulangan yang besar, risiko yang rendah ataupun hartanah dan sebagainya. Jadi ini peluang untuk kita sama-sama bertanya soalan yang mungkin tertanya-tanya, nak tahu adakah selama ni kita dalam keadaan benda yang halal ataupun yang haram. Jadi boleh terus hubungi kita di talian 18881677 ataupun ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan, insya-Allah. Baik. Tadi sebelum kita berehat, saya tanyakan Al-Fadhil Ustaz Al-Fadhil Doktor mengenai pelaburan yang dijamin peratusan keuntungannya, Doktor. 3% setiap bulan, 4% ataupun setiap tahun dijamin. Adakah benda itu dibenarkan dalam Islam ataupun tidak? Baik. Jadi apa-apa saja pelaburan yang pengusaha itu menjamin pulangannya setiap bulan 3%. Kalau setiap bulan 3%, 10 bulan berapa persen? 30%. 30%. Kalau pelaburan tu betul, baiklah PMB tu bubuh duit ke situ. EPF semua duduk letak duit 800 bilion tu tak situ semua. Tak adalah pulangan dia 6%. Tak logik kan? Baik letak situ 10 bulan dapat 30%. Menunjukkan bohongnya pelaburan tu kan. Pelaburan tu bohongnya. Jenis yang pertama. Yang kedua, pelaburan tu juga kalau betul lah tadi baik tabung haji bubuh situ dapat 30% setiap tahun, orang pergi haji free semua. Okey. Tak ada subsidi. Tak ada subsidi. Semua subsidi cover semua. Tak payah keluarkan apa-apa. Bohong, takkan ada macam tu. Yang kedua, dia juga ada riba. Sebabnya apabila contohnya dan Ilman bagi saya duit, saya kata dai, dia letak 1,000, setiap bulan saya bagi 3%. Jadi dia sudah bukan pelaburan, dia sudah jadi hubungan saya dengan dai sebagai
pemberi pinjam. Soalannya dai bagi saya pinjam 10,000, saya bagi interest 3%. So jadi bila dia wajib, dia guarantee, dia jadi interest. Dia bukan hubungan pelaburan. Pelaburan dalam Islam al-ghunmu bil ghurmi, iaitulah dalam kaedah fiqh daripada hadis, iaitulah pelaburan ataupun sesuatu pulangan tu mesti associated dengan certain amount of risk. Ada risikonya yang layak baginya. Jadi kalau kita contohnya al-kharraju bidhaman, contohnya dalam satu jual beli, risikonya kalau kita menjual, kita kena garanti barang yang kita jual tu dalam keadaan yang kita janjikan. Berfungsi, tak adalah kita jual motor tak boleh start. So kalau tak boleh start, kita kena repair free of charge. Tak boleh charge. Itu ada risiko. Dalam jualan ada risiko kepada penjual. Dalam pelaburan ada risiko kepada kedua-dua pihak. Al-ghunmu bil ghurmi. So jadi bila satu pihak tak ada risiko, 3% confirm. Rugi jangan cerita. Kita fikir untung saja 3%. So, you tak ada risiko. Maknanya risiko sudah dipindahkan kepada saya. Kalau kata saya sukarela untuk mengambilnya. Kalau you sukarela, maknanya itu adalah interest. Macam Alung bagi pinjam duit. Ini 10,000, you pulang balik 10,000 campur 3%. Kan? Sama. Itulah dia qard. Itulah dia pinjaman. Maka ia menjadi riba. Kalau ianya legal pun, ia adalah riba. Ya, itu kena faham. Itu je jawapan saya. Baik. Itu makna kata kena hati-hati dengan perkataan-perkataan daripada ejen-ejen yang mungkin minta duit dengan kita, garanti dan sebagainya. Betul-betul ada termasuk dalam riba. InsyaAllah. Baik, kita nak terus ke Facebook soalan yang seterusnya. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru. Bolehkah Ustaz berikan sedikit penjelasan tentang Islamic Preferential Share ataupun IRPS? Minta Ustaz Dr. ulas dari sudut kehalalan dan perundangan. Ini mungkin tak ramai yang tahu, tapi ramai juga yang nak tahu. Silakan Ustaz. Baik, Islamic Preferential Shares ni dia biasanya dikeluarkan oleh syarikat berhad. Berhad ni maksudnya syarikat public listed tu. Jadi bila dia keluarkan, dia ada ordinary shareholder, dia ada preferential shares. Macam ni tau. Ini payah sikit, technical sikit. Kepada orang yang tak biasa ni mungkin payah sikit. Contohnya saya dengan Da'i, kita buat satu syarikat ABC. Dalam syarikat ni ada 10,000 unit saham biasa. Saya 5,000, Da'i 5,000 unit. Ya? Ini namanya ordinary shares. Maka katalah kita nak buat bisnes, kita tengah buat satu bisnes, restoran campur travel macam tu kan. Contoh kita nak perlukan modal. Kita berdua syarikat yang register yang berdaftar dengan Suruhanjaya Malaysia, Suruhanjaya syarikat syarikat Malaysia. So kita pun buat satu perjanjian, kita nak terbitkan preference shares, iaitu satu saham istimewa. Saham istimewa ini dia ada ciri dia disebut dalam akta syarikat. Ya. Kalau tuan-tuan tengok akta syarikat tahun 1963 apa, tak salah saya, ada dia punya pendetailan dia, iaitulah sekarang ni yang kita punya 5,000 tadi adalah saham biasa. Kita keluarkan 1,000 saham istimewa, yang mana pembeli saham istimewa ni orang boleh beli dengan harga yang sedikit istimewa. Kalau kita tadi RM1 satu saham, dia pun masuk harga RM2 satu saham contoh. Dengan RM2 itu kita dapat modal, betul tak? Betul. So kita pun boleh, kalau yang tak patuh syariah, dia akan janjikan, okey, kalau you masuk beli saham patut ini, kita punya bisnes, kita bagi you dividen confirm, kita akan bagi dividen setiap bulan, setiap bulan begini-gini. Dia legal ikut undang-undang tapi tak patuh syariah, macam saya sebut tadi. Itu preferential kalau yang tak patuh syariah. Ya, dia ada ciri kumulatif dan lain-lain lah. Tapi kalau yang patuh syariah pun ada juga. Boleh. Sebagai contoh, kita punya track record 2, 3, 4 tahun lepas, syarikat travel kita berjaya dapat untung 15%. Itu track record yang audited report setiap tahun kita hantar ke SSM. Kita beritahu kepada potensi bakal pelabur pembeli saham preferential kita, inilah dia kita punya rekod. Tengok.
Tapi kita tak boleh janji 14. Kita yakin, kita anggarkan, kita sebut kita anggarkan ataupun indikatif ataupun expected rate of return. Kita kata dalam 4% lah. Sebab kita punya dah biasa buat 5 tahun ni 15%. Tapi kita boleh offer you mungkin 4% tapi tak janji. Kita kena sebut dalam dokumen tidak ada janji. Memang tak ada janji. Tapi itu hanya sebagai benchmark yang kita punya dividen kita boleh usahakan. Maka itu hukumnya harus. Tapi dengan syarat mestilah struktur tadi itu dengan dokumen-dokumen dia disemak oleh penasihat syariah yang berlayak. Kalau dia syarikat public listed di senarai, dia kena pergi sampai ke Suruhanjaya Security. Ya. Tapi kalau syarikat Sdn Bhd, dia tak perlu pergi ke Suruhanjaya Security mungkin. Ini nak kena cek balik lah. Mungkin perlu, mungkin tak perlu. Tapi dia kena ada penasihat syariah yang berwibawa dan syarikat itu mesti berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, barulah dia jadi ada keharusannya. Tapi maknanya kena lihat betul-betul intipati kontrak supaya kita tak pergi kepada preferential yang tidak patuh syariah. Wallahualam. Baik, mungkin ada yang kurang faham ataupun tak tahu benda yang doktor tengah cakap ni. Tapi apa yang kita boleh buat adalah pergi ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3 untuk kita ulang balik tengok apakah yang telah kita bincangkan, insya-Allah. Kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Dalam Majlis Ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini topik kita pelaburan halal, yang mana perbincangan ini diberikan penjelasan oleh Al-Fadhil Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Jadi tuan-tuan dan puan, sekiranya ada persoalan boleh terus hubungi kita di talian 18881677 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Baik, tuan-tuan dan puan, saya kira peluang ini peluang keemasan untuk kita. Peluang keemasan untuk apa? Untuk kita belajar sesuatu, ambil manfaat sesuatu dan minta penjelasan. Apakah yang mungkin kita tertanya-tanya selama ini, dan kita gunakan platform yang ada ini untuk bertanya kepada yang pakar. Jadi saya tertarik apa yang Ustaz cakap tadi kepada kita sebelum ni. Kalau kita tak tahu, kita tanya kepada orang yang tahu. Bila tanya pada orang yang tahu, janganlah kita sibuk-sibuk nak tahu dengan lebih mendalam, melainkan kalau kita jadi betul-betul pakar. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz mengenai bila kata tadi Ustaz sebut kena ada ilmu nak melabur dan sebagainya. Jadi hari ini ramai orang menggunakan perkataan saya ada ilmu dan saya boleh melabur, dan pergi ke arah yang lebih, minta maaf saya sebut kan, yang kata forex, doktor. Minta maaf. Jadi hari ini ramai anak muda kata tak boleh di TikTok, di media sosial dan sebagainya, kata boleh melabur dengan syarat kena ada ilmu. Jadi pandangan doktor. Baik, jadi dunia ni tempat yang mencabar. Ada orang dia tahu dia tak ada ilmu, lalu dia jadi humble, tawaduk, bersedia untuk menerima nasihat. Ada orang dia tak ada ilmu tapi dia rasa dia ada ilmu. So ini masalah, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ada orang dia ada ilmu tapi ilmu dia ilmu yang salah. So jadi dia pergi ke beribadat kat Gunung Jerai tu. So tak pasal-pasal pula kan. So jadi ini pun satu hal juga. Dia ada ilmu tapi ilmu yang salah. So jadi ini akan sangat mencabar. Sebab itu kita kena sentiasa baca Fatihah dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim. Walaupun kita rasa kita dah duduk dalam jalan lurus, tapi we never know, rupanya jalan lurus kita tak lurus. Sebab tu kita kena terus berdoa walaupun kita dah Islam. Orang kata dah Islam, buat apa nak ihdinas siratal mustaqim? Kita dah duduk Islam dah. Sebab tu kita kena solat 5 waktu dan solat sunat lagi. Hari ni berapa ramai saja orang yang solat penuh 5 waktu. Kan, orang lelaki pun ada period dia. Orang perempuan je, orang lelaki pun ada period juga. So, jadi masalah. Baik, jadi atas sebab itu kita nyatakan
benda ni memang mencabarlah. Jadi saya pun susah nak jawab macam mana. Tapi kita kena banyak belajar dan ada pelbagai jenis guru, pelbagai menghadapi juga pihak berkuasa yang ada lesen yang seumpamanya, supaya kita terhindar daripada ilmu yang salah. Jadi kalau tadi disebutkan contoh forex kan. Jadi forex telah diputuskan oleh Majlis Muzakarah JAKIM sebagai forex individu ni sebagai haram kan, sebab dia juga telah didedahkan oleh orang yang pernah menjadi taukir kepada platform forex. Dia pun sebut dialah bahawa platform dia sebenarnya menipu saja. Kan dia punya turun naik mata wang tu sebenarnya bukan reflect kepada turun naik yang betul. So dia buat main je, dia pakai teknologi, orang yang masuk tu nampak naik turun, so dia duk pusing-pusing duit orang, dia ambil sikit, ambil lagi, orang dia bagi sikit ke orang pendapat, itu je. So jadi sangat terdedah kepada penipuan dia, selain daripada tak patuh syariat ataupun haram. Malah ada yang tanya, kalau gitu kenapa bank boleh buat? Bank dia buat forex, dia bank konvensional. Memanglah bank konvensional riba pun dia buat. So nak kira buat apa dia kan? Jadi baru bank Islam pun buat. Ada bank Islamic bank tak ada buat forex trading. Dia ada buat foreign exchange untuk orang pergi haji boleh tukar duit kat sana. Itu money exchanger semua jenis. Itu money exchanger semua forex juga. Itu forex tak sahaja. Dia ada forex trading, dia ada forex. Forex foreign exchange itu harus dengan syarat-syarat. Forex trading tak harus. Itu adalah menjual mata wang untuk mata wang. Maknanya sesiapa yang mengharuskan forex trading, dia juga akan mengharuskan menyewakan duit. Kan? Sebab bila kita jadikan duit sebagai mata wang yang ditolak oleh Imam Abu Hamid Ghazali, ditolak oleh Imam Ibn Taymiyah, ditolak oleh Imam Ibn Rushd Al-Hafid, ditolak oleh Imam Al-Qarrafi, ramai tolak ni sebab tak boleh jadikan duit sebagai komoditi. Duit kena jadi medium of exchange. Lalu bila dijadikan komoditi, kita boleh jual beli dan boleh sewakan. Ni komoditi meja ni. Phone ni komoditi. Saya boleh jual beli, saya boleh sewakan tak? Boleh. iPad tu boleh sewa kepada saya? Boleh. Baju tu komoditi, boleh sewa pada saya? Boleh jual pada saya? Boleh. Kalau duit kita kata komoditi, boleh jual beli kerana diri dia, boleh tak saya sewakan duit? Boleh. Hakikatnya sekarang tak boleh lah mana tu? Tak boleh lah. Kalau boleh sewa duit, Allahu Akbar. Macam mana sewa duit? Nak duit? Saya ada RM10,000. Nah, saya sewakan dengan setiap bulan 3%. Kan interest riba tu. Jelas dan nyata ia mengharuskan riba. Jadi bank konvensional lepas ni boleh jadi Islamik tu dengan menyewakan duit. Habis cerita. Tak boleh. Itulah dia. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Fadil Doktor. Moga-moga dapat penjelasan. Sebab apa saya tengok hari ini mungkin anak-anak tuan-tuan dan perempuan yang hari ini mungkin sedang muda dan tak tahu duit datang pada mana, mungkin kena tanya-tanyakan adakah mereka dalam pelaburan yang halal ataupun tidak. Baik, kita teruskan kepada soalan di Facebook seterusnya daripada Imran Ilyas. Assalamualaikum Da'i Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hukum trading di FCPO yang mana produk ini mempunyai panel penasihat syariah tersendiri. Terima kasih. Saya kira ini soalan seperti yang tadi. Dan ada panel, apakah hukum dia Doktor? Silakan. Baik, FCPO adalah Futures Crude Palm Oil bagi mereka yang tak tahu, iaitulah pasaran kontrak hadapan bagi minyak kelapa sawit mentah. Itu dia. Tahu tak? Jadi ada orang kata saya trading minyak kelapa sawit. Sebenarnya tak. FCPO you bukan trade minyak kelapa sawit. Anda memperdagangkan kontrak pasaran hadapan. Faham tak? Dia macam ni. Dan ini ada kertas kan. Contoh ambil satu kertas nak bagi faham. Saya suka orang awam ni kena begini. Okey, kertas ni saya tulis kat sini, kertas ni saya akan beli kelapa sawit dengan harga 8,000 satu tan pada hari ni berapa bulan? Hari ni 8 Jun pada tempoh 30 Jun. Okey, confirm. Saya confirm beli tau. Ini adalah kontrak. Saya pun hantar dekat penjual. Penjual, saya confirm akan beli. Ni sijil dia. Ni kontrak ni. Lepas tu saya tak beli apa-apa lagi. Saya kontrak nak membeli saja. Faham So saya, tapi dalam instrumen kewangan Malaysia dan antarabangsa, kontrak saya ni saya boleh jual beli. Kan? Jadi saya dah janji nak beli kelapa sawit daripada penjual tu. Kontrak ni nak beli tak kontrak saya? Kontrak apa ni? Kontrak membeli kelapa sawit dengan harga 8,000 satu tan. Nak beli. Berapa nak jual?
You belilah 8, berapa harga dia, kita pun letak kat pasaran. Oh, harga dia sekarang ni adalah 8,100. Okey, jual kan? Begitulah. Inilah dia FCPO. Apa pandangan tuan-tuan? Tuan-tuan fikir sendiri kan? Jadi nak menyokong instrumen kewangan dalam Malaysia pelaburan, Suruhanjaya Security kata okey, FCPO ni legal. Okey, dia bukan scam, dia legal. Dan patuh syariah tak? Suruhanjaya Security punya penasihat syariat kata sejak dulu lagi, dia kata harus, tapi dengan syarat, maknanya tak guna margin. Maknanya itu tambahan saya lah. Dia kata harus, tapi maknanya tak gunakan margin. Tak gunakan margin maknanya tak gunakan pinjaman duit. Kita kena gunakan duit kita saja. Tapi itu ada perbezaan di antara ijtihad. Di peringkat antarabangsa mereka tak setuju. Di peringkat negara kita nak menyokong kita punya pasaran kewangan, kita kata boleh kan. Tapi sekarang ni kalau tuan-tuan nak buat, boleh, kita boleh pakai. Dia tak ada penasihat syariah individu, tak ada. Di Suruhanjaya Security yang membenarkan boleh, tapi dengan syarat jangan pakai margin, jangan pakai hutang. Itu saja, wallahualam. Baik, alhamdulillah. Itu saya kira penerangan yang cukup ringkas dan mudah untuk kita faham mengenai topik soalan yang ditanyakan tadi. InsyaAllah kita nak ambil pemanggilan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan doktor. Ya, Tuan Ismail, teruskan. Tadi ni soalan saya tanya doktor, apakah syarat-syarat sah dalam sesuatu pelaburan seperti yang digariskan dalam Islam? Itu soalan saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, adakah syarat-syarat sah pelaburan tu yang dikatakan inilah pelaburan yang halal? Silakan. Baik, syarat-syarat sahnya banyaklah. Yang pertama, yang melabur itu adalah orang yang akil baligh, yang berakal, dan juga yang sudah sampai bulughur rusyd, iaitulah sampai umur boleh mempertimbangkan baik dan buruk dan faham tentang urus niaga kewangan. Kemudian yang seterusnya, dia memakai wangnya sendiri, dia pakai wangnya sendiri. Yang kemudian yang seterusnya, pelaburan itu mempunyai akad yang menggunakan sama ada akad musyarakah atau mudharabah ataupun mana-mana lagi akad yang lain. Maka sebabkan akad itu mesti ada kontrak, mesti ada kontrak di antara kita dengan pengusaha. Dan kalau kita bukan terus kepada pengusaha itu maksudnya macam kita labur kat restoran kan, pengusaha dia, owner dia, kita labur duit kat dia, itu direct, itu kena ada kontrak. Kalau kita tak direct, kita labur pada orang tengah tu boleh jadi apa nama, ejen takaful pelaburan tadi ataupun ejen unit trust, pun kena ada kontrak, dan mereka pun ada pengesahan mereka labur tempat yang halal sahaja. Mereka kena tunjuk sijil. Itulah semua proses dia. Kita bukan cerita syarat sah saja. Itu adalah syarat-syarat yang nak labur secara sah dan patuh syariah. Jadi kemudian tidak ada janji keuntungan, cuma ada indikatif, iaitulah anggaran berdasarkan prestasi lepas. Itu boleh. Jadi dan bila berbeza, katalah dia kata anggaran 5%, tapi tiba-tiba COVID berlaku, kita boleh bagi 2% saja, kena terima. Tak boleh kata kata 5%, 5% anggaran. Tapi bila ada COVID berlaku, ada HFMD berlaku, ataupun ada macam-macam penyakit berlaku, bisnes jatuh contoh kan. Jadi tak adalah keuntungan yang dulu tu tak berjaya dihasilkan. Begitulah, wallahu alam. Baik, itu tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang kadang-kadang mungkin kita dalam keadaan terdesak, yang mungkin kita perlukan keuntungan untuk membantu menambah ataupun menampung kehidupan kita seharian. Tapi dalam kehidupan kita ni, kita ada satu benda yang kita kena ingat, ketakwaan lebih utama daripada keuntungan. Jadi insya-Allah kita akan berehat ataupun kita akan tamat di TV3 dan kita akan sambung perbicaraan kita di TV9. Jadi terus setia dengan Tayla Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, bagi kita lagi dalam majlis ilmu. Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi dengan topik kita, pelaburan halal bersama Fadil Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Tuan-tuan dan puan-puan, berbaki lagi setengah jam. Sekiranya ada persoalan mengenai pelaburan, boleh terus hubungi kita ataupun terus ke Facebook kami, Tayalah Ustaz TV3, untuk pertanyakan soalan. Tanpa selengahkan masa, tuan-tuan dan puan-puan, saya kira ramai, mungkin yang banyak persoalan ini anak-anak muda. Sebab apa? Anak-anak muda hari ini dia terlalu orang kata apa, terlalu laju pemikiran ataupun dengan sistem yang ada dalam internet sekarang ni, dan mereka lebih mengetahui banyak pelaburan. Dan saya kira anak-anak muda yang perlu banyak bertanyakan soalan-soalan yang mungkin soalan-soalan itu tak terjawab, yang kita mungkin tak tahu, dan benda itu baru bagi kita, insya-Allah. Baik, bila kita sebut pasal benda baru, saya teringat untuk bertanya kepada Fadil Doktor mengenai kripto, Doktor. Hari ini di mana-mana saja, di Facebook, rakan kita, mungkin rakan sekolah, rakan alumni, duk sibuk cerita pasal kripto, mata wang digital ini. Adakah bagaimana? Ada yang melalui trading, ada yang membelinya sebagai simpanan. Bagaimana, Doktor? Silakan. Baik, jadi kripto ini telah pun dibincang oleh Suruhanjaya Security, badan berautoriti dalam bidang pelaburan. Dan mereka telah pun mengisytiharkan cryptocurrency adalah aset digital. Dia bukan mata wang digital, bukan. Dia adalah aset digital. Kalau saya nak bagi analogi sikit, aset digital ni dia macam data internet kita tu lah. Kita boleh jual beli tak data internet kita? Kita 10 GB, kita dah habis 5 GB dah. Kita nak beli lagi 2 GB kalau kita pakai prepaid kan. Boleh beli kan? Belilah. So jadi kripto tu dia tak ada fizikal, sama macam data internet. Maka dia hanya ada manfaat apabila diguna pakai dengan alat dia, dalam ekosistem dia. Betul-betul aset digital, bukan mata wang digital. Okay. So jadi macam data internet, kita hanya boleh pakai dia data tu bila kita pakai mobile phone kita. Kan, itu pun kena ada mobile phone dalam Malaysia, sebagainya lah. Sama juga dengan kripto. So dia hanya boleh guna apabila ekosistem dia diguna pakai, dipahami. Dia akan ada e-wallet dia akan ada Etherscan, dia akan ada blockchain explorer, dia akan ada hashtografi, kriptografi, dia akan ada key, private key, secret key, dia akan ada digital exchanger. Semua itu kita kena tahu dulu baru kita boleh bincang. Kalau tak tahu, jangan bincang lah, jangan terlibat lah. Dia ibarat kita nak memandu kereta di litar lumba lah. Kan? Jadi kalau kita bukan seorang pelumba, ilmu pun tak ada, kereta pun tak sesuai, jangan duduk dekat litar lumba. Menyusahkan orang, menyusahkan diri sendiri. So jadi crypto asset ni dia adalah pelaburan sophisticated. Bagi orang yang ada masa, kepakaran, tahu, know-how, masuk. Tapi risiko lebih tinggi daripada saham. Untung boleh lebih tinggi, rugi boleh lebih tinggi daripada saham. Dia tak ada cuti. Saham dia cuti Sabtu Ahad. Hari keputeraan cuti, raya cuti. Kripto tak cuti. Apa saja raya dalam dunia dia tak cuti. So penat tau. So jadi atas sebab itu, saya tak sarankan orang awam yang tak ada pengetahuan untuk membincang atau masuk dalam pelaburan kripto. Tapi dari sudut hukum, legal, dia legal. Dengan syarat 5 saja kripto yang boleh kita trading. Yang disebut oleh Suruhanjaya Security, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ripple, Litecoin, 5. Dan hanya boleh dibeli melalui 3 exchanger, 4 exchanger, saya dah lupa. Yang pertama Luno, Tokenize, Synergy, ada satu lagi saya lupa. Ini saja. Kalau tuan-tuan beli melalui Binance, tuan-tuan beli melalui Coinbase, kira-kiranya tak ikut undang-undang. Maknanya tuan-tuan menanggung risiko tambahan. Sebab kalau ada hilang duit dalam e-wallet itu, insurans tak cover, tuan-tuan tak boleh nak dapat khidmat guaman. Sebab tuan-tuan beli nothing, tak diiktiraf dalam negara kita e-wallet tu. Jadi itu kena hati-hatilah. Kan? Jadi tapi bagi saya sekali lagi, mestilah undang-undang macam labur saham digunakan. Iaitulah duit yang kita rela untuk hilang sahaja kita labur dalam kripto. Sama macam kita labur dalam saham, duit yang bukan duit
utama kita. Ni duit kalau hilang pun kita tak murung. Ya, kalau gitu sehari 500 je doktor. 500 je lah. Jangan letak banyak daripada tu. Sebab nanti kripto dia boleh naik cepat, dia boleh turun cepat. Bila dah naik, orang jadi tamak, dia nak tunggu naik lagi. Patutnya naik, jual terus lah. Dia tamak, dah turun, dia pun menyesal. Kenapa aku tak jual macam itu? Jadi menyesal, tak ada guna. Jadi itulah dia tentang kripto, lebih kurang ringkas. Wallahualam. Baik, itu satu nasihat yang bagus. Bila dah banyak, jangan tamak, tuan-tuan dan puan. Jadi mungkinlah ada perkara nasihat yang kita boleh ambil. Dan saya kira apa yang doktor sebut tadi itu berlegar dengan pemikiran yang semasa yang kita selalu sebut hari-hari di media sosial dan sebagainya. Jadi kita ambil cakna, kita ambil maklum apakah yang kita sedang lakukan pada hari ini, insya-Allah. Kita nak ambil lagi satu soalan daripada Facebook, daripada Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum Ustaz Dr. Zahruddin dan Hilman, warga kerja TV3 dan TV9 petugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pelaburan yang semakin mendapat perhatian ramai pada hari ini ialah pelaburan melalui internet seperti Arabic Fund. Apakah hukum pelaburan internet tersebut di sisi syarak? Mohon percaya Ustaz, terima kasih. Jadi dia kata pelaburan ni dapat perhatian ramai pada hari ini. Arabic Fund, silakan. Saya tergelak mendengar benda ni sebab Arabic Fund ni dah wujud tahun 2004 lagi, 2003. Sejak tahun 2003 lagi saya dah kata dia diharam. Dan Majlis Fatwa pun dah putuskan. Tiba-tiba muncul semula. Kemunculan semula. saya rasa lucu betul lah. Tapi maknanya dia memang tidak syak lagi adalah scam. Dan tuan-tuan jangan terlibat sama sekali pelaburan-pelaburan sampah macam ni, tuan-tuan. Jadi benda-benda scam ni doktor, saya kira dia dah kitar semula. Dah cukup haul dia dah kena keluar balik. Dia ada generasi baru untuk disasarkan. Baik, alhamdulillah. Baik, itu jelas mana kata Arabic Fund adalah haram. Jadi insya-Allah kita akan terus ke soalan seterusnya daripada Muhammad Faizal bin Ahmad. Bagaimana cara paling mudah kita nak bezakan antara pelaburan syariah dan konvensional? Yang kedua, adakah forex itu haram? Ada berbagai-bagai pendapat tentang forex. Ada yang kata harus, ada pula yang berkatakan forex trading yang dikatakan haram. Mohon pencerahan. Terima kasih. Apa jawab nak bezakan syariah dan konvensional? Baik, forex tadi kita dah jawab, kan? Ya. Jadi kepada yang menanya boleh tengok balik nanti habis, tengok balik rakaman automatik dekat Facebook Live ni. Bagi soalan yang pertama, cara mudah kita tengok penasihat syariah ada atau tidak. Itu je. Pertama. Yang kedua, tengok penasihat syariah itu ada license ataupun tidak dengan Suruhanjaya Security. Macam mana nak tahu? Kena buka www.sc.com.my. Kalau saya tak salah, kalau bukan salah, Google lah Suruhanjaya Security Malaysia, ataupun Google saja penasihat Registered Syariah Advisor Securities Commission Malaysia. Tu cari. Nanti akan jumpa link, akan ada nama-nama penasihat syariah yang berlesen. Kalau dia ada nama kat situ, bolehlah. Kalau tak ada nama, telefon Suruhanjaya Security, email apa, tanya. Jadi itu cara paling mudah lah. Nak mudah lagi saya tak tahulah macam mana. Wallahualam. Jadi itu benda yang mana kita nak kena check, ya, antaranya penasihat syariah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, mungkin kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Biar tahu, jangan keliru, insya-Allah. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam Majlis Ilmu. Tadi Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini topik perbincangan kita pelaburan halal bersama Fadil Dr. Zahruddin Abdul Rahman. Tuan-tuan dan puan-puan, topik yang bagus. Sebab apa? Hari ini ramai di antara kita yang mungkin termakan perkara-perkara ataupun benda-benda yang tak
tak baik yang termasuk dalam badan kita. Jadi insya-Allah dengan asbab kita hari ini nak ambil cana, nak ambil tahu, mungkin ini asbab hidayah untuk kita, asbab doa kita mungkin terhijab, asbab mungkin doa kita juga terangkat di Allah SWT, asbab rezeki kita yang halal ataupun haram, insya-Allah. Baik, saya nak ambil lagi satu soalan daripada Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, juga semua kru TV3 dan TV9 dan semua sahabat Tanya Ustaz, semoga semua dalam lindungan Allah SWT. Amin amin rabbal alamin. Apakah dibolehkan kita membuat pelaburan, misalnya emas yang sekarang ramai orang melakukan, apakah sah dan halal di sisi agama Islam? Sekian, terima kasih. Jadi saya kira soalan emas ni banyak persoalan, doktor. Ini secara general. Mungkin doktor boleh terangkan sedikit apakah yang dibolehkan, apa yang tak dibolehkan dalam emas, silakan. Baik, jadi benar salah satu pelaburan yang legal, valid adalah pelaburan emas. Pelaburan itu dalam erti kata kita menyimpan jangka panjang untuk menyimpan nilai harta kita. Kita beli emas jongkong, contohnya wafer 10 gram, 5 gram, 2 gram, kita simpan jangka panjang. Itu harus hukumnya, dengan syarat kita beli dan kita terima emas tu secara fizikal serta merta. Kita bayar cash, kita ambil emas tu depan mata kita, simpan, bawa balik. Kan? Kalau kita menggunakan secara online, mestilah penjual itu sudah ada penasihat syariah yang mengenal pasti kaedah cara pembelian dan penjualannya. Sebagai contoh, ada beberapa buah Islamic Bank yang ada produk ini, maka ia dibolehkanlah sebab dia dah semak dia punya akad dia, macam mana siapa jadi wakil untuk tolong pergi ambil emas tu. Ya, hukum dia harus. Kemudian kalau kita membeli emas fizikal dekat kedai biasa, kita kena tahu bahawa banyak di luar sana emas tiruan. Jadi itu pun kita kena belajar juga. Yang kedua, kita kena tahu bila kita beli, kita nak jual kepada siapa nanti. Kalau kita beli, ada duit kita beli sampai 10 gram, mahal lah tu. Kita nak jual balik, kita nak pakai duit, susah tau. Sebab kita ada emas, kita tak ada duit. Kita nak beli beras, tapi kita ada emas. Tak apa-apa, emas tak boleh makan. Kita nak jual, kita tak tahu orang yang boleh beli. Kawan-kawan kita semua B40, semua tak mampu. So, sebab itu jangan beli emas yang terlalu berat. Kalau kita mampu, kalau rakan-rakan kita, keliling kita memang orang yang tak berapa nak mampu. Sebab nanti kita akan terdesak nak jual emas tu, paksalah kita jual dengan harga yang murah, lalu kita menjadi rugi. Jadi kalau macam ada anak artis tu kan, orang hari raya anak-anak kita dapat RM200 paling tinggi, dia RM14,000 dapat kan? Jadi sebab apa? Sebab circle dia orang-orang kaya. Kalau macam itu sesuai, kalau dia nak simpan emas, dia beli 10 gram pun, dia nak jual tiba-tiba calling je, terus ada pembeli. Sesuai. Jadi itu adalah emas. Baik, jadi kan seterusnya, tuan-tuan jangan beli emas perhiasan wanita kalau nak melabur. Emas perhiasan wanita nak bagi hadiah kat isteri, nak bagi untuk anak, untuk mak, boleh. Sambil-sambil tu simpan nilai. Tapi dia bukan cara untuk pelaburan. Sebab kalau kita beli emas perhiasan, dia punya, bila kita nak jual balik, susut nilainya sangat tinggi, lebih kurang 30%. Lalu kita akan kerugian lah. Kecuali kalau kita nak gunakan untuk isteri, itu okeylah. Jadi itulah syarat dia, senang je. Nabi kata yadan biyadan mislan bimithlin. Bila kita beli emas dengan emas, mestilah serah terima satu waktu. Mesti sama dia punya nilai dia. Kalau kita tukar emas dengan emas, tapi kalau emas dengan duit, satu syarat dia, mestilah serta-merta sahaja. Itu adalah pelaburan emas. Jadi kalau tuan-tuan nak mendalami lagi penerangan tentang emas ni, tuan-tuan boleh, saya tak boleh nak cerita semua dalam 2-3 minit ni. Tuan-tuan pergi ke Google atau tuan-tuan pergi ke satu platform pendidikan online ni, nama dia MyCourse, mycourse.my. Tuan-tuan boleh search kursus tu, kat situ ada kursus emas. Saya juga ada membentang dengan wakil daripada Yapim Gold, juga ada membentang. Dia terangkan macam mana semakan emas tu dilakukan dengan mesin-mesinnya. Yang paling mudah, kita pakai magnet. Nak beli emas, bawa magnet dulu. Itu nanti tips-tips dia ada dalam kursus tu. Lepas tu mycourse.my, cari kat situ emas. Nanti akan ada kursus emas
banyak jam. Jadi tuan-tuan boleh belajar dengan lebih tersusun. Saya tak sempat nak terang semua hari ini. Wallahualam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada doktor. Kita terus ke soalan seterusnya daripada Fas Ismail. Assalamualaikum Ustaz Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zaman ini kita sedia maklum bahawa internet merupakan salah satu punca pendapatan kepada YouTuber dan pengasas sosial media. Apakah hukumnya jika YouTuber atau pengasas sosial media mempromosikan syarikat pelaburan? Jadi bagaimana? Baik, menarik soalannya. Betul, kita boleh melabur. Sebelum kita bincang mempromosi syarikat pelaburan, YouTube tu sendiri boleh jadi sumber pendapatan kan. Jadi kita sebagai content creator, kita boleh membuat konten-konten yang bermanfaat, dan bila sampai syarat dia, kita boleh monetization, kita boleh dapat duit. Macam tukang-tukang masak yang dapat duit banyak kan. Banyak apa nama tu, artis-artis pun banyak dapat sesuatu daripada YouTube apabila YouTube itu dia bekerjasama dengan Google. Dengan Google ke YouTube, Facebook, lupa saya kan. So jadi ada iklan-iklan di bawah tu, semuanya memberikan keuntungan kepada content creator bila mana orang klik kan. Baik, jadi bagi saya itu neutral harus hukumnya, dengan syarat kalau kita mampu memilih iklan tu, kita hendaklah pilih iklan-iklan yang halal lah kan. Jadi mungkin susah lah sikit kan, tapi maknanya kita cross lah, buang lah, tak maulah iklan-iklan yang pornografi dan sebagainya, judi dan sebagainya. Baik, yang kedua ditanyakan tadi, kalau influencer lah, content creator ni dia buat review pasal produk, bagi saya tak ada masalah, harus saja dengan syarat dia review dengan jujur. Jangan dia review satu produk kulit, dia pun tak pernah pakai, dia kata yang ini memang confirm berkesan. Jadi itu bohong. Ataupun dia pakai produk lain, lepas tu kulit dia cantik, tiba-tiba dia review, dia kata ini produk ni memang, you tengok dia kulit saya, penipu. Tak boleh. You nak jadi influencer, you minta syarikat tu bagi free, you guna dulu, betul-betul rasa ni, you ambil kontrak tu. Berlaku jujur lah. Walaupun orang tu kata, ya awak tak payah pakai lah, kita bayar lah. Walaupun kalau gitu, you jangan cakap saya gunakan. Cakaplah ia telah terbukti menurut kajian beberapa ramai orang, itu boleh. Tapi jangan saya pakai, tak ada, bohong. Jadi ingat, testimoni palsu adalah membawa kepada tidak berkat dalam pendapatan kita. Wallahualam. Itu nasihat yang bagus saya kira. Ramai orang bila promote, dia kata diri dia sendiri. Jadi kita nak kena cakap benda yang betul, mudah-mudahan untuk asbab untuk kita dapat rezeki yang halal dan juga pendapatan yang halal, insya-Allah. Baik, kita teruskan kepada soalan seterusnya. Saya daripada Amnah Anwar. Saya ada pertanyaan, bolehkah kita ambil insurans perubatan yang ada unsur pelaburan, tetapi dikatakan pelaburan tersebut dimasukkan ke dalam fund syariah? Mohon penjelasan Ustaz. Soalan bagus Ustaz mengenai insurans yang ada pelaburan fund syariah. Mungkin dia nak sebutkan takaful ataupun insurans, silakan. Betul. Bagi kalau tanya kepada saya, insurans adalah tidak halal. Kalau kita masuk insurans yang ada unsur pelaburan dia itu pun dia akan letak kat tempat yang tak halal. Kalau dia kata dia letak kat tempat yang syariah, itu kelintung je. Dia sebenarnya bebas. Maka sebab itu kita mesti masuk insurans perubatan, medical insurans, life insurans tak halal dalam Islam. Mali Fatwa telah berikan fatwa, rujuk sendiri dalam Google, cari, ada dekat website JAKIM tak salah saya. Kalau ada seseorang tu ambil life insurance, tiba-tiba berlaku kematian, pampasan yang diberi pada waris tu, waris tak boleh pakai kecuali jumlah total premium yang dibayar oleh pencarum tu, oleh si mati tu. Lebih daripada tu, juta tu semua tak boleh guna. Kena buang ni. Jadi buat apa ambil? Sebab tu kita pergi ambil medical takaful, ataupun takaful ada produk untuk kematian kalau ada ni. Dia akan lapor kat fund syariah, betul, sebab dia ada penjaga, dia ada penasihat syariah, dia ada bank negara duk semak. Jadi kalau insurans tak ada, dia semua bebas. Wallahualam. Baik, alhamdulillah, terima kasih doktor. Satu lagi soalan yang saya kira soalan ini sangat menarik. Ditanya, dalam proses menentukan sesuatu saham syarikat itu halal, pihak berkuasa akan membenarkan beberapa peratus dari pendapatan atau aktiviti perniagaan syarikat dari sumber yang tidak patut syariah. Bagaimanakah caranya pihak pelabur dalam saham syarikat tersebut dapat menyucikan pendapatan atau keuntungan yang diterima setiap tahun? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Baik, memang betul, sebab kalau kita nak sebuah syarikat itu
Syarikat yang di pasar saham ni, dia akan disemak di dua sudut. Satu, business activity, iaitulah dia punya core business. Kalau dia buat gaming ke, entertainment ke, judi ke, itu terus tak halal lah. Walaupun berapa, kalau itu utama dia memang tak ada persen-persen lah. Tapi kalau syarikat tu besar, suatu syarikat public listed dia besar, dia ada anak syarikat. Salah satu anak syarikat dia ada buat benda yang ada sikit-sikit lah campur. Itu yang bawa ada percentage tadi tu. Percentage ni mengatakan begini, 5% daripada total profit before tax dia, katalah profit before tax dia 10 juta, 5% daripada itu kalau datang daripada sumber tak patuh syariah, terus syarikat tu kena keluar. Tapi 5% tu, kalau 4% masih lagi diterima syarikat itu sebagai syarikat patuh syariah, dan 4% tu kita bersihkan habis kita. Bersihkan kalau kita jadi pelabur, kita untung, kita ambil 4% sebagai keluarkan 4%. Ke macam mana? Bukan. Okay, 4% daripada keuntungan syarikat itu adalah mungkin tidak patuh syariah. So jadi kalau kita ada untung RM100, kita keluarkan 4% daripada RM100. Kan? Ataupun nak play safe, 5% daripada RM100. Bukan 5% daripada modal. Bukan 5% daripada modal habis lah. 5% daripada keuntungan. Pelaburan kita RM10,000. Untung kita RM1,000. Contoh kita keluar 5% daripada RM1,000. Boleh kita keluarkan. Bagi siapa yang nak buat, boleh buat. Tapi Suruhanjaya Security Malaysia dan Penasihat Syariah Malaysia tak ada berikan apa-apa advice. Mereka silent, mereka terpulang kepada individu. Kalau di peringkat Timur Tengah, ada sebagian ulama dia memang suruh bersihkan 5% sebagai ihtiyat untuk membersihkan pendapatan. Wallahualam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Doktor. Doktor, mungkin kita banyak lagi soalan sebenarnya bertubi-tubi yang masuk ni, saya tengok pun di Facebook dan sebagainya. Cuma kita ni dah sampai ke penghujung. Sedikit kesimpulan Doktor, mungkin kita minta Doktor terangkan sedikit kesimpulan. Hari ini ramai orang nak melabur, tapi kadang-kadang ada orang fikir kenapa kita nak kena melabur, kenapa kita nak fikir ke arah dunia sedangkan kita nak bawa diri kepada Tuhan. Baik. Jadi apa yang patut kita bicarakan dan apa nasihat terbaik untuk kita semua? Baik, Allah SWT sebut wala tansa nasibaka minad dunya. Allah SWT sebut kan, wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah kata carilah akhirat tetapi jangan kamu lupa nasib kamu di dunia. Satu. Maka sebab itu kita cerita pasal pelaburan, perniagaan, sebab Nabi telah tunjukkan ianya harus. Nabi sendiri berniaga, mewakil kepada peniaga, dan para sahabat sendiri berniaga. Sahabat yang dijanjikan syurga, iaitulah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, adalah peniaga. Malah 7 daripada 10 sahabat yang dijanjikan syurga itu menurut ramai para sejarawan adalah hartawan dan jutawan. Ya, Abdurrahman bin Auf adalah peniaga, dan mereka semua hebat. Ya. Jadi dalam Islam Allah kata rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Allah nakkan lelaki dan wanita yang peniaga, yang perniagaan mereka tidak melalaikan daripada Allah SWT. Lalu kalau kita memisahkan diri kita daripada dunia perniagaan, dunia usahawan, dunia pelaburan, kononnya kita nak pergi kepada syurga, kepada akhirat, maka kita ni seolahnya kita biarkan orang masuk neraka, kita seorang-seorang masuk syurga. Padahal tak boleh. Kita kan da'i, kita kan kena tahu. Sebab tu Nabi kata dalam satu hadis, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang mukmin yang bercampur dengan orang ramai dan bersabar di atas kejahilan dan kesakitan yang dibawa oleh orang ramai lebih baik daripada orang mukmin yang menyisihkan diri daripada orang ramai, lalu dia pun sebab dia tak boleh sabar di atas renah orang ramai. Sebab tu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak beri manfaat. Kita beri manfaat manusia kepada membawa mereka, bila bisnes fikir pasal Allah, bila bisnes halal fikir pasal halal haram. Itu adalah membawa kita ke syurga. Baik. Macam mana pula kita boleh pisahkan? Dan kalau kita pisahkan, kita iktizal daripada dunia, maka Nabi tidak iktizal daripada dunia. Nabi masuk sebagai pemerintah
dalam politik, dalam bisnes, ya. Jadi itulah seberingkas, wallahu alam. Baik. Untuk sikit doa mungkin ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran hamdan hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shaghira wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wa minal ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih kepada doktor, dan juga saya kepada doktor mohon ampun dan maaf sekiranya ada soalan yang kita dapat ambil dan juga kita dapat jawab, insya-Allah. Mudah-mudahan yang mendapat menonton pada pagi ini menjadi asbab hidayah untuk diri saya dan kita semua, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.